sakinah yang Allah kurniakan kepada Nabi dan Abu Bakar itu kerana kedua-duanya melakukan muraqabah ma'iyah. Dan sakinah ni dari segi bahasa makna tenang, tapi bukan ketenangan seperti yang kita faham. Bagaimana tak dikatakan sakinah? Kerana bila Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu melakukan muraqabah ma'iyah, muraqabah ma'iyah ni ada dua faktor. Pertama, hati mesti ingat Allah, hati itu khudur ma Allah. Yang kedua, hati juga minda juga hanya tertumpu kepada wahwa ma'akum aina ma'akum. Allah beserta. Jadi kedua-duanya Abu Bakar dan Nabi itu berada dalam keadaan muraqabah ma'iyah, ingat Allah semata-mata dan merasakan Allah beserta dirinya. Bila duduk di dalam dua perkara ni tuan-tuan, maka Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar merasa berada di satu tempat, bukan dalam gua lagi. Walaupun tubuhnya macam dalam gua, tapi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar merasa berada di satu tempat yang tak boleh diketahui. Tempat itu sangat lapang, sangat luas, macam tak bertepi. Suasana sangat nyaman, sangat baik, tidak seperti suasana dalam dunia ini. Kejayaan Nabi, kerana Nabi berdoa dengan doa ni. Jadi doa ni sangat elok kita baca. Kerana dalam hidup kita memang ada saja hajat kita, kecil maupun besar. Jadi mudah-mudahan semua hajat kita ditunaikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Nabi diberi kejayaan berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan tidak lama, dalam beberapa tahun, iaitu pada tahun 8 Hijrah, Nabi dapat menawan kota Mekah. Nabi juga dapat mendirikan negara Islam di Madinah, dapat berjaya mengusir orang-orang Yahudi yang menguasai Madinah, dan dapat juga mengalahkan orang Yahudi, kubu Yahudi yang kuat, iaitu di kota Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Kemudian ayat yang kedua disebut oleh Allah dalam ayat 40 surah Taubah. Ayat 40 surah Taubah ini menyentuh secara langsung tentang bagaimana keadaan Nabi ketika bersembunyi di dalam gua Sur, di atas Jabal Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansurhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana keadaan yang mencemaskan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, di atas Jabal Sur. Dan ayat ini pun ada pengajarannya. Pengajaran yang penting ialah supaya kita bila cemas, mestilah kita meningkatkan tauhid kita, duduk di dalam keadaan muraqabah ma'iyah yang nanti saya akan terangkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekurang-kurangnya ada dua pengajaran yang besar, yang penting peristiwa hijrah Nabi dari Mekah Madinah. Pengajaran yang pertama ialah supaya kita meneguhkan, menyampurnakan sifat takwa kita kepada Allah. Dan keduanya, kita hendaklah menyampurnakan sifat tawakal kita kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebut
di dalam ayat 2 hingga 3 surah Al-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan-jalan yang boleh menyelesaikan semua masalah hidup di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka, sama ada rezeki yang zahir maupun yang batin, rezeki yang hissi ataupun yang maknawi. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah sebagai pergantungan hatinya yang sempurna. Innallaha balighu amrihi, karena urusan Allah itu akan menjadi sempurna seperti yang dikehendaki. Jadi tuan-tuan, kalau kita pahami, renungkan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ni, sebenarnya ada dua pengajaran ini, iaitu peristiwa hijrah itu mengajar kita supaya menyempurnakan ketakwaan kita dan tawakal kita. Karena kejayaan Nabi berhijrah dari Mekah dan Madinah dan kejayaan Nabi seterusnya, bukan saja kejayaan yang dicapai semasa hidup Nabi, tapi juga kejayaan umatnya di masa kemudian. Semuanya itu bersumber, berasaskan kepada takwa dan tawakal. Karena hakikat takwa itu ialah tauhid uluhiyah, tauhid yang mengesahkan Allah dari sudut keagungannya. Dan tawakal itu hakikatnya ialah tauhid rububiyah, tauhid yang mengesahkan Allah. Allah adalah, urusan Allah adalah sempurna, perlindungan Allah adalah sempurna, semuanya sempurna. Tauhid uluhiyah daripada kalimah ilahun. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Allah menamakan diri zatnya dengan Allah. Lepas itu disebut la ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku. Jadi apa makna ilah? Ilah itu maknanya dalam bahasa kita Tuhan yang mempunyai sifat-sifat keagungan yang wajib disembah, wajib ditakuti. Satu lagi ialah Rabbun, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Rabbun maknanya Tuhan, tapi Tuhan yang maha sempurna. Kuasanya sempurna, kehendaknya sempurna, rahmatnya sempurna, pemeliharaannya sempurna, perbuatannya semua sempurna. Jadi daripada Rabbun itu timbullah tauhid rububiyah. Ketakwaan kita karena kita mandang keagungannya, uluhiyahnya. Tawakal kita karena kita memandang rububiyahnya, kesempurnaannya, kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Jadi peristiwa hijrah ini tuan-tuan mengajar kita supaya kita meneguhkan kedua-dua tauhid itu serentak. Tauhid uluhiyah
yang menjadikan hati kita takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itulah yang mendorong kita taat, bertakwa kepada Allah. Yang keduanya ialah kita mesti sentiasa memandang rububiyah Allah. Allah yang maha sempurna urusannya. Karena itulah hati kita semata-mata bergantung kepada Allah. Tawakal sepenuhnya kepada Allah, bergantung kepada Allah, kerana Allah maha sempurna. Jadi kedua-dua ini, tuan-tuan, kita dapati, kita boleh renungkan dalam pengajaran peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Cuba kita lihat bagaimana Nabi sentiasa taat terhadap perintah Allah ketika melakukan hijrah dan tawakal. Yang pertama, Rasulullah bila diajar oleh Allah doa tadi ayat 80 surah Isra, Nabi terus membacanya. Ketaatan Nabi terus membaca doa ini, itulah takwa. Di samping itu, Nabi tawakal saja. Sehingga musyawarah yang terakhir orang-orang Quraisy ini, iblis pun hadir. Berbagai cadangan yang diutarakan oleh ketua-ketua suku Quraisy, iblis akan ulas, akan saring. Kata iblis, ini tak betul, ini tak tepat, ini kurang tepat. Tetapi tuan-tuan, apabila Abu Jahal cadangkan, kita bunuh saja. Iblis membangun, inilah cadangan yang baik, yang paling tepat, inilah yang patutnya kita laksanakan. Jadi iblis memang sentiasa bersama-sama orang-orang kafir Quraisy. Sehingga itulah Nabi, saat Nabi nak berpindah tu pun iblis beritahu. Sebab itulah orang Quraisy kepung rumah di mana Nabi dan Sayyidina Ali berada di dalamnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah ketakwaan Nabi, dan disitulah letaknya tawakal Nabi. Ketika dikepung itulah Jibril bagi tahu Nabi Muhammad, ya Muhammad, sekarang kau keluar. Kalau ikut akal kita, tuan-tuan, Nabi sedang dikepung oleh beratus orang Quraisy yang lengkap dengan senjata nak membunuhnya. Ketika itulah Allah perintah supaya keluar. Kalau ikut akal manusia yang kosong daripada hidayat, tentulah masa itu tidak tepat. Boleh dikatakan itu masa yang terburuk. Tapi kerana masa itu pilihan Allah, maka keadaan yang mencemaskan itu adalah keadaan dan masa yang terbaik. Di sinilah tuan-tuan letaknya tauhid. Ya. Macam Nabi Ibrahim, bila-bila saja bila diputuskan tali manjanik, Nabi Ibrahim akan tercempak dalam unggun api yang menyala-nyala. Jibril nak datang nak selamatkan. Nabi Allah Ibrahim tak mau. Kata Jibril, nanti awak terbakar. Tak apa, kalau itu pilihan Allah. Ya. Jibril galakkan Nabi Ibrahim supaya berdoa, pun tak mau. Semua sudah diurus oleh Allah, sebaik-baik urusan. Betul. Bila masuk dalam api, rupanya dalam api itu lebih baik di luar. Apa pasal lebih baik? Dalam api ada hidangan yang tidak ada di luar. Ya. Dalam api itu lebih nyaman daripada di luar api. Ya. Dan dalam api juga dapat pangkat ketinggian. Karena Nabi Ibrahim
Selepas itu disebut oleh Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fattakhadallahu Ibrahima khalila, maka Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam itu sebagai khalil. Khalil ini artinya orang yang sangat disayangi, hampir dengan Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah juga masa yang Allah pilihkan, kalau ikut pandangan kita, masa yang cemas. Tapi oleh kerana itu pilihan Allah, itulah masa yang terbaik. Ada orang bertanya, tuan-tuan, kan Nabi Muhammad itu semulia-mulia makhluk, malaikat pun tidak semulia Nabi Muhammad, disayangi oleh Allah, Habibullah. Kenapa Allah tak suruh malaikat angkat saja Nabi Muhammad itu, bawa terbang sampai ke Madinah? Dalam berapa saat mungkin dah sampai. Tapi kenapa Nabi terpaksa keluar seperti orang biasa? Dan bila Nabi nak keluar ni, tuan-tuan, diuji lagi. Dia berkata, ya Muhammad, kau jangan lenggang kangkung. Kalau bahasa kita lah, kau keluar rumah tu jangan lenggang kangkung. Kau ambil pasir, ya, letakkan pasir itu di atas kepala orang-orang Quraisy. Nah, ini satu kerja yang berat. Tapi semuanya itu ditaati oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat. Sesudah Nabi jauh, orang Quraisy sedar. Tengok dalam rumah, Nabi tak ada. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, satu maklumat yang penting kita mesti dah tahu, ya. Kenapa orang Quraisy yang ramai itu tidak serbu saja ke dalam rumah bunuh Nabi dan senali? Sedangkan mereka boleh buat. Rumah yang Nabi duduk dalam tu bukanlah seteguh rumah kita pada masa sekarang, ya. Rumah pada masa itu bukanlah macam rumah kita, tuan-tuan. Pintunya, jendelanya tak apa. Tapi tuan-tuan, orang Arab jahiliah, walaupun mereka jahiliah, mereka hormati adat, hukum adat. Orang Arab jahiliah ini, tuan-tuan, pantang membunuh musuh di dalam rumah. Sebab itulah ditunggu di luar. Sedangkan kalau mereka nak serbu, bukan susah sangat. Berapa minit mudah sampai ke dalam. Dua Nabi dan Sayyidina Ali pun boleh mati, ya. Tapi itulah kerana adat kehidupan orang Arab jahiliyah, tidak boleh membunuh seorang dalam rumah, maka ditunggu. Jadi bila Nabi dah jauh, orang Quraisy sedar dalam kepala mereka dah ada apa itu pasir. Mereka tentulah cakap, celaka betul Muhammad ni. Betul lah Muhammad ini ahli sihir. Dia gunakan sihirnya untuk meletakkan pasir-pasir atas kepala kita. Kita tak sedar. Inilah tuan-tuan ni, bila manusia itu sudah disebut oleh Allah, summum bukmum umyum fahum la yaqilun, buta, pekak dan tuli, ya. Buta, pekak dan bisu. Maka orang-orang Quraisy itu tak berakal, tak pandai guna akal. Fahum la yaqilun, fi'il mudhari' yaqilun. Maka mereka itu tidak pandai menggunakan akal untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy dah macam itu, tuan-tuan. Malahan dalam ayat yang lain, orang-orang Quraisy ketika itu seperti juga binatang, ya. Jadi apa saja seruan Nabi
Macamlah lembu kambing dengar. Suara Nabi dengar tapi mereka tak faham. Mereka tak tahu. Malahan dalam Quran disebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ra'aitahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya Muhammad, orang-orang Quraisy itu siang dan malam mereka nampak engkau di mana-mana, di tengah jalan, di pasar. Wa hum la yubsirun, hakikatnya mereka tak nampak engkau. Ini kesalahan ni. Orang Quraisy nampak Nabi, tapi Allah sebut hakikatnya mereka tak nampak. Pasal apa tuan-tuan? Ya. Selain daripada mereka dikuasai oleh syaitan, oleh iblis, hati mereka itu tuan-tuan memang tidak mahu melihat kebaikan Nabi. Yang mereka mahu, yang mereka lihat, yang mereka mahu ialah tengok keburukan Nabi. Ya, orang-orang Quraisy tu yang tak mahu beriman, mereka hanya nampak keburukan Nabi, tak nampak kebaikan. Dan memang mereka tak mahu melihat kebaikan Nabi. Ini sifat yang dinamakan sifat tatabu'. Sifat tatabu' bi ghairi itba'. Sifat mencari-cari keburukan orang tanpa mau mengikuti orang tu. Ya, mencari-cari keburukan. Ini di mana-mana ya, sepanjang zaman ada ya. Antara dua orang bermusuh ya, walaupun musuh tu banyak kebaikan, dia tak nampak kebaikan tu. Jadi orang Quraisy ni bersifat tatabu'. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi dah fikir semasak-masaknya bahawa orang Quraisy di kota Mekah sudah tidak sesuai untuk jadikan sasaran dakwah Islam. Jadi Nabi terfikir-fikir kalau boleh cari tempat lain. Turunlah ayat 80 surah Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kemudian tuan-tuan, semasa Nabi bersembunyi di Jabal Sur, di dalam gua Sur, kalau tuan-tuan baca dalam setengah kitab ni, saya pernah baca dalam setengah kitab ni, saya lupa Gua Sur ni bukanlah sebesar Gua Batu Kep tu. Gua Sur tu kecil saja tuan-tuan, cuma lekuk itu je. Kalau kita kata bukan gua, batu lekuk. Tuan-tuan pernah pergi tak? Masuk tak Gua Hira di atas Jabal Nur? Gua Hira ni tuan-tuan saya dah naik 2 kali. Kali pertama tahun 82 ketika saya naik haji. Masa itu umur saya 42 tahun ke 44 ni. Saya sampai atas tapi tak boleh masuk. Kerana apa? Terlalu ramai orang haji, nunggu bergilir-gilir ni. Tapi tahun 2005 bila saya umrah, saya dapat masuk dalam Gua Hira. Gua Hira ni bukan gua tuan-tuan. Dia batu begitu, keliling tu batu nampak langit ni. Keluasan kawasan tu lebih kurang, kalau digunakan untuk solat berjemaah, seorang imam dengan 2 baris, 2 saf, makmum, 1 baris tu 3-4 orang. Jadi bolehlah agaknya 7-8 orang solat di dalam Gua Hira. Nak masuk tu pula tuan-tuan, bukan senang. Nak masuk tu ada 2 cara. Satu, mengiring, berdiri mengiring, mengiring itu. Kalau gitu tak boleh, sebab pintu gua itu sangat kecil. Orang kebau tak boleh dah. Tapi macam saya boleh, saya ngiring boleh. Satu lagi dengan meniarap.
meniarap apa itu di bawah itu ada lubang. Itu kalau orang gemuk-gemuk boleh sikit. Itu Gua Hira. Tapi Gua Sur tu bukan macam tu. Ya, dia cuma lekuk itu saja. Dalamnya, kedalaman tu gua itu dikatakan sekiranya Sayyidina Abu Bakar duduk di bawah itu, kakinya dilunjurkan, nascaya tapak kaki Sayyidina Abu Bakar atau tapak kaki Nabi itu dapat dilihat oleh orang-orang Quraisy. Maknanya cuma lekuk itu dia. Tapi itulah pertolongan Allah yang berlaku dengan cepat. Nabi dan Abu Bakar masuk je ke situ, siap terus sarang laba-laba dengan laba-labanya sekali, dan sarang itu rapat. Kemudian sekedip mata juga ada sarang burung merpati dengan burungnya dengan telurnya. Jadi bila orang Quraisy sampai ke situ, mereka tertipu, takkan Muhammad masuk dalam ini. Kalau masuk tentulah ini sarang raba-raba dah putus, tentulah burung merpati ini dah terbang. Tak ada kesan sama sekali. Inilah yang diminta oleh Nabi, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah untuk aku ya Allah satu kekuasaan yang boleh membantu aku dalam usaha aku nak berhijrah. Jadi doa Nabi ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, ketika di dalam gua itu, dalam ayat 40 surah Taubah tadi, Nabi nampak Abu Bakar macam bimbang, macam takut. Lalu Nabi ingatkan Abu Bakar seperti yang disebut dalam ayat 40 surah Taubah itu. Bismillahirrahmanirrahim. La takhzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, engkau jangan bimbang, sesungguhnya Allah serta kita. Ini sebenarnya satu ilmu, tuan-tuan. Satu ilmu yang boleh kita guna ketika kita cemas menghadapi musuh. Bila-bila. La takhzan innallaha ma'ana. Ini di dalam ilmu zikrullah, ilmu tasawuf, ilmu zikir, diistilahkan muraqabah ma'iyah. Ma'iyah itu daripada ma'ah. Asasnya ialah ayat Quran yang terdapat dalam ayat 4 surah Al-Hadid. Ayat 4 surah Hadid itu ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah serta kamu di mana-mana pun kamu berada. Kita ni semua dalam masjid, Allah serta kita. Wa itu makna dan, wa itu Allah. Dan Allah itu ma'akum, beserta kamu, aina ma kuntum, di mana-mana pun kamu berada. Yang kita rasa sepanjang hidup kita, Allah hilang, Allah gaib, Allah jauh, tak ada pun. Sedangkan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ayat inilah yang dijadikan asas muraqabah ma'iyah. Di dalam ilmu tasawuf, kalau kita belajar ilmu zikir, bila sampai kepada muraqabah ma'iyah ni ada diajarkan. Hati itu mesti ingat Allah semata-mata, lalu kita merasakan Allah serta kita. Ya. Gampang. Ya. Jadi tuan-tuan, kerana kedua-dua Nabi dan Abu Bakar duduk di dalam muraqabah ma'iyah, maka Nabi disebut kemudiannya dalam ayat itu juga, wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha
Allah turunkan sakinahnya ke atas Nabi dan Abu Bakar, dan Allah beri bantuan dengan tentera yang tak dapat dilihat, iaitu malaikat. Jadi kita perlu memahami sakinah. As-sakinatu itu dalam bahasa kita ialah ketenangan. Tapi ketenangan bukan ketenangan seperti yang kita faham. Ya. Tenang yang kita faham dengan sakinah yang Allah sebut ini berbeza. Ya. Apa? Kita dengar bang sebentar tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar dan kita tutup kuliah kita pada malam ini. Saya cuma nak terangkan sakinah tadi ya. Sakinah yang Allah kurniakan kepada Nabi dan Abu Bakar itu kerana kedua-duanya melakukan muraqabah ma'iyah. Dan sakinah ni dari segi bahasa makna tenang, tapi bukan ketenangan seperti yang kita faham ya. Bagaimana tak dikatakan sakinah? Kerana bila Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu melakukan muraqabah ma'iyah, muraqabah ma'iyah ni ada dua faktor. Pertama, hati mesti ingat Allah. Hati itu khudur dengan Allah. Yang kedua, hati juga minda juga hanya tertumpu kepada wahwa ma'akum aina ma'akum. Allah beserta. Jadi kedua-duanya Abu Bakar dan Nabi itu berada dalam keadaan muraqabah ma'iyah. Ingat Allah semata-mata dan merasakan Allah beserta dirinya. Bila duduk di dalam dua perkara ini tuan-tuan, maka Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar merasa berada di satu tempat, bukan dalam gua lagi. Walaupun tubuhnya macam dalam gua, tapi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar merasa berada di satu tempat yang tak boleh diketahui. Tempat itu sangat lapang, sangat luas, macam tak bertepi. Suasana sangat nyaman, sangat baik. Tidak seperti suasana dalam dunia ini. Sehingga orang Quraisy yang mencarinya pun tak ada, apa pun tak ada. Dunia ini pun hilang semua. Jadi itulah yang dimaksudkan wa anzalallahu sakinatahu alaihi. Kalau tuan-tuan boleh kalau tuan-tuan belajar zikir sampai kepada peringkat muraqabah ma'iyah, apa yang saya sebutkan tadi, gambaran sakinah seperti yang saya sebutkan, insya-Allah tuan-tuan akan lalui. Itulah sakinah. Sebab itulah Nabi tak takut. Dan satu perkara yang pasti kita tahu, dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu bimbang ya. Sayyidina Abu Bakar bimbang itu bukan bimbang dia kena bunuh ya. Tapi dia bimbang kalau Nabi terbunuh. Kerana Abu Bakar memang sayang kepada Nabi dan Abu Bakar memikirkan agama Allah. Kalau Nabi terbunuh, tentulah itu satu perkara, satu kejadian yang sangat malang. Kerana Nabi yang membawa Islam dibunuh, apa akan berlaku? Kan itulah Nabi Sayyidina Abu Bakar bimbang. Tapi bila Nabi nasihatkan, la tahzan innallaha ma'ana, kedua-duanya duduk dalam muraqabah ma'iyah, lalu kedua-duanya tenang. Inilah di antara apa yang Allah tunaikan dalam doa Nabi, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang kedua juga pertolongan dalam gua itu wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah turunkan bantuan
untuk Nabi dan Abu Bakar apa dia? Tentera yang tak dapat dilihat, iaitu malaikat. Memang dalam peperangan yang berlaku antara Islam dengan bukan Islam di zaman Nabi, banyak kali malaikat turun membantu. Dalam perang Badar misalnya, malaikat datang membantu tentera Islam. Ada seorang sahabat itu biasa saja, dia bukan terkenal dan dia bukanlah seorang sahabat yang kuat, biasa saja. Sahabat ini berjaya menangkap Sayyidina Abbas. Dalam perang Badar, Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, belum Islam. Di dalam perang Badar ini dapat ditangkap. Yang nangkap sahabat biasa, yang tak sepatutnya Sayyidina Abbas ini dapat ditangkap, kerana Sayyidina Abbas ni seorang panglima. Jadi Nabi tanya, macam mana engkau boleh tangkap pak saudaraku ni? Sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, tadi ada beberapa orang membantu aku menangkap dia, bukan aku tangkap seorang. Ada beberapa orang, tapi sekarang orang-orang yang bantu saya tak ada, ya Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, itulah malaikat datang membantu tentera Islam. Jadi saya fikir takat inilah untuk amalan ini, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.